Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kepada kita. Mudah-mudahan kita dijagai oleh Allah Jalla wa ala, dan hendaklah kita gunanya umur kita yang Allah Subhanahu wa taala beri, masa hak Tuhan beri, tenaga hak Tuhan beri. Marilah sama-sama kita menjadikan diri kita orang yang suka menututi ilmu pengetahuan, kerana dengan kita menututi ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan sakut paut dengan urusan agama, itu adalah satu amalan yang besar lagi hebat yang kita itu sebagai manusia hendak mendekati perbuatan itu, amalan itu kepada Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ini, iaitu kita nak mari tengok tentang masalah baru pula daripada kitab Muqarrar Al-Aqidah Ula Thanawiyah ni, iaitu bab baru. Bab ni pun penting juga di dalam hidup kita. Kalau kita silap dalam bab ni, terkadang kita jadi amalan kita tu jadi gugur, amalan kita jadi tak diterima, amalan kita jadi hampa. Ini perkara yang alim ulama kita tulis nawi anak cucu kita mengaji belajar,
supaya nak jagakan mereka-mereka itu, dan kita sebagai orang tua sekalipun yang duk bela anak cucu kita, wajib juga menjadi diri kita itu ambil tahu perkara-perkara tersebut. Kerana kita pakai anak berjaya belaka, bukan makna kata anak cucu sekadar anak cucu yang berjaya, kita pun nak berjaya juga. Tak gitu. Apabila jadi gitu, marilah kita sama-sama tengok isi kandungnya mata pelajaran malam ni, iaitu baknya ad-darsus tsamin, mata pelajaran yang ke-8. Nah, mata pelajaran yang ke-8, bak at-tawassul. Bak gapo? Bak tawassul. Tawassul di sisi orang yang berjalan di atas manhaj salaf ni, ataupun jalan mengikut ahli sunnati wal jamaah, hak duk di atas bantasan salaf, yang tak bercampur dengan khurafat, tak bercampur dengan rengka tak bercampur dengan perkara-perkara yang bukan-bukan. Bagaimana mereka itu faham tentang masalah at-tawassul? Kerana setengah-setengah daripada orang duk faham kata kita tak boleh nak tawassul. Nampak? Setengah-setengah duk faham kata boleh tawassul semata-mata. Mana kata ada perselisihan di kalangan orang Islam kita tentang masalah tawassul. Maka bagaimanakah pendirian kita sebagai orang yang nak mengikut jalan yang salafus salih nak faham tentang masalah ni? Kerana kitab mukarrah kita duk belajar ni tak ada syak dah lah. Kata alim ulama kita tulis mari ni, nak duduk di atas bantasan ahli sunnati wal jamaah, tapi manhaj dia, jalannya dia hak salafus salih. Jalannya salafus salih. Tu dah. Tu dia. Hak tu kita kena duk mengingati sokmolah, supaya kita itu tak jadi terlucuk daripada dasar kita hak asal. Kita nak jalan macam mana? Nah itu. Kita nak jalan umpama mana, macam mana. Di situlah tepat perbezaan yang kita itu orang Islam kena ambil tahu. Kalau kita tak ambil tahu di sini, terkadang kita sendiri pun jadi kelam kabut. Kita nak pergi macam mana, nak pergi jalan mana. Terkadang kita tak tahu jalan kita nak pergi. InsyaAllah malam ni bab tawassul khusus. Bab tawassul khusus. Gapo nama kok mana lagi kita akan tengoklah. Yang ulama kita nak wari ni. Yang ulama kita nak bawa datang mari di sini. Nah, tu dia. Baik. Dia kata ta'rifut tawassul. Ta'rif, definisi tawassul ni gapo? Dia kata at-tawassulu lughatan, tawassul pada logat cakap alim ulama lughah ni, sebab Quran kita bahasa Arab, hadis Nabi kita bahasa Arab. Kerana Nabi itu yang berbangsa pada bangsa Arab, cakap dia berbahasa Arab, maka kita kena kembali dulu perkataan dia tu, sama ada perkataan Allah, perkataan Rasul, klik kepada tuai bahasa. Tuai bahasa tu ia faham macam mana. Ia faham macam mana supaya kita itu tak jadi gelecoh nak faham dalam masalah. Tak gelecoh, tak jadi gelecoh kita nak faham dalam masalah. Baik. At-tawassul lughatan, tawassul pada lughat iaitu apa? At-taqarrubu. Taqarrub. Tawassul pada lughah cakap mana taqarrub. Taqarrub ni makna gapo? Taqarrub makna kata kita mendekati. Benda hak jauh kita nak mendekat. Dah tu. Asal makna kata kita nak berdekatkan dengan satu perkara. Itu makna taqarrub. Akan tetapi taqarrub di sini makna kata kita nak kemukakan perkara yang keluar tubik daripada diri kita kepada Tuhan kita. Nak buat macam mana supaya nak kita tu nak mendekat, nak mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak buat lagu mana Tuhan tu redha dengan kita. Nak buat lagu mana Tuhan tu kasih kepada kita. Nak buat lagu mana Tuhan itu siaplah kepada kita. Kita kena mendahulu amalan-amalan yang keluar tubik daripada diri kita. Amalan tadi maksud apabila sebut amal, pastilah perkara tu
kena naik dengan syarak. Diberikan pahami oleh para ulama kita apabila sebut al-amal, mana perkara yang syarak kita itu suruh. Adapun al-af'al, perbuatan, hak tu terkadang kita buat tak sakut paut. Beza dengan di antara amila dengan fa'ala. Dalam bahasa Arab tu beza jauh. Nampak tu tak? Hanawi kita faham. Maka kita nak amal gapo? Nak dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tawassul lughatan at-taqarrub. At-taqarrub. Yuqal dikece, dibaca, diberi faham. Oleh para ulama kita kata nah, tawassaltu ila Allahi bil amali. Tawassul aku makna mendekati oleh aku kepada Allah. Mendekati aku kepada Allah dengan apa? Mari bil amali, dengan amal. Makna kata kita mendekati diri kita dengan amalan. Mendekati diri kita dengan amalan. Faham? Amalan tu ambil daripada mana? Ambil daripada kerja yang kita berlaku dengan diri kita. Nampak tu? Kita faham suruh daripada syarak, sama ada syarak atau Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui warasatul anbiya, maka kita nak gunakan amal yang kita faham daripada syarak, faham daripada Rasulullah tu, faham daripada Quran, faham pada hadis melalui warasatul anbiya ni, kita nak ambil perkara itulah kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata tawassul pada logat. Tawassaltu ilallahi bil amal. Bukan menjadikan pangkat demo tu ke, menjadikan kebesaran demo ni ke. Benda tu bukan hak kita. Tu lain. Tu masalah lain. Nampak tu tak? Hak tu hak dia. Hak dia. Kita nak pergi ambil mai guna tu suku, hak tu hak bak lain. Bak lain. Hak tu bukan bak tawassul. Hak kita duk ngaji ni. Faham tak? Bukan bak ni. Baik. Kalau gitu, tawassaltu ilallahi bil amali. Tawassul makna mendekati oleh aku kepada Allah dengan amalan, ulama kita tafsir kata taqarrabtu ilaihi. Aku mendekatkan diri aku dengan amalan yang aku buat ni kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal. Itu asal kalimah tawassul ni, pakai kalimah yang ulama lughah tu ia faham gitu. Ia tak faham ikut lain. Tak ada menjadikan pangkat ke, menjadikan diri seorang ke, menjadi hak tu bak ya suku. Nampak tu bak ya ada bak cara suku hak tu. Faham bak ya cara suku. Akan tetapi ni nak faham gapo ni dulu, nak faham balik lorak cakap tu. Maka lorak cakap hak faham Arab hak asli dengan istilahi ya duk rapat gini kan. Ya tak orang panggil kata tak berlawan lagi mari. So umpama kita dengar lafaz as-salah. As-salah pada lorak cakap makna doa. Tak gitu. Ada pun pada istilah iaitu af'al, perbuatan yang tertentu yang mula dengan takbir sudah dengan salah. Maka di antara ta'rif definisi lughawi dengan definisi hak istilahi ia tak berlawan, ia boleh duduk sekali. Nampak tu tak? Ia boleh duduk sekali. Tu nak kita faham masalah mula-mula sekali. Ulama kita kata lagi, tawassala ila fulan, tawassala ila fulan bi kadza. Mana mendekati seorang kepada seorang dengan satu perkara. Ginilah kita kata kita nak mendekati, nak berjinakkan kalau sama-sama makhluk. Kita nak menjinakkan orang tu nak tak jauh daripada kita. Macam mana? Apabila ada sakit kita pergi ziarah dia. Apabila ada barang hak lebih daripada hak kita pun kasih barang tu, kita mulia barang tu molek bagi kita hadiah ke dia. Dan sebagainya. Ataupun tak ada moga kita pergi tolong dengan orang kita, kuasa kita, kekuatan kita hak tu hewi kita tolong ke. Masak dia, gapo tolong capur tangan. Tu makna kata tawassala ila fulan bi kaza. Nampak tu tak? Bi kaza.
Ai katana taqarraba ilaihi bihurmati asiratin. Makna kata mendekati kepada seorang tadi itu dengan apa? Asirah. Apa asirah di sini? Yakni dengan ikatan perjanjian. Dengan ikatan perjanjian. Makna kata supaya kita berasa jauh sangat. Kita kata kita gizek roh dia, bawa barang hadiah kepada dia, kecek pe yang ada semangat kita gimuh dia. Tak gitu. Kalaulah walaupun macam mana pun orang hak kita gi tu ya boleh berasa kata ada perhubungan kaitan rapat di antara kita dengan dia. Jadi rapat orang panggil. Nampak tu tak? Walaupun tak rapat tuai gitu tu panggil rapat hissi, akan tetapi perhubungan, persaudaraan, kasih sayang kita berasa rapat. Berasa kata supaya dia tu adanya semangat. Ada semangat di dalam perhubungan sesama manusia. Sebab tu dalam Islam tu ia nak jadi satu sama lain tadi tu persaudaraan. Ukhuwah ad-diniyah atau imaniyah. Katanya alim ulama kita ia lebih daripada ukhuwatud dam. Saudara kita hak dua beradik semua sepak hak darah tular tu. Tapi ia bawah sikit daripada ukhuwah al-imaniyah. Imaniyah makna kan hak pesing sama-sama beriman. Oh payah. Tapi hak Islam nak tu sampai ke muhajirin ni boleh kuasa nak tepak gapo kepada ansar. Tu panggil ukhuwah imaniyah. Hak ning hak tak ada ni. Tu hak ni hak tak ada. Nampak dah tu? Hak ni hak tak ada. Tu dia. Hak ni hak tak ada. Baik. Itu nak kita pehe jadi molek supaya gapo? Supaya takut kita pehe tak kena tadi tu takut jadi punahlah kita tu. Punahlah kita. Baik. Tu. Kemudian dia kata ta'attufuhu alaihi. Ta'attuf. Gapo makna ta'attuf? Ta'attuf ni makna kata apa ni? Rasa kasih sayang. Bahasa dia dah apabila kita gi jumpa gi zekro, gi bawa hadiah, cakap molek, senyum dan sebagainya. Jadi hak duk gapo apa yang kata hak duk ada berasa gapo dalam hati dalam gapo tu ya hilang dengan sendiri. Hilang dengan sendiri. Itu kebaikan tu. Hak tu kebaikan yang agama kita nak tunjuk kata manusia nak duk macam mana. Nak duk macam mana sesama manusia tu supaya nak jadi sera, menghormati, belakang ada pe sama, cakap pe ada semangat, muka kita tengok ada senyum, berasa ada kekuatan. Kita nak tak? Nak hak tu biar tak sih. Tak ada biar nak makna kata apa nama benda hak pesing kecek pe tak sedap dengar. Tak boleh harap belakang tak pe tak sama, ketik orang sokmo, biar nak je lagu tu. Ada biar nak. Maka agama kita ni ya wari perkara betul molek dengan apa? Dengan fitrah. Dengan sifat kesemulaan jadinya manusia. Ingat budi bahasa, walaupun kita buat tu kita tak ada ingat budi, kita tak ada nak niat budi bahasa, tapi kita orang hak buat baik tadi itu kena buat baik itu ia kena balas budi. Balas budi tak pasti dengan barang. Balas budi dengan doa hak mula sekali. Balas budi kecek pe molek balik belakang. Balas budi dengan hati kita tu tak ada jadi luka, tak ada jadi tu, tak ada jadi ni. Tu makna cara. Sebab tu datang daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa dia tak kuasa, tak pandai nak terima kasih kepada manusia yang buat baikkan kepada diri dia tu, nescaya dia tak boleh nak syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni perkara yang gaib, depan mata dia tak pandai nak terima kasih. Tu nak ayat kata dalam agama kita ni dia nak jaga. Hak ni hak penting. Tu itu masalah apa tu? Masalah tawassul. Tu. Kita tak ada nak kecek bab ukhuwah. Bab ukhuwah ni bab lain, nampak? Bab lain, akan tetapi di sini ni kita nak kecek hak mana ni? Bab tawassul. Wal wasilatu, kalimah wasilah pula, hiyallati
yutawassalu biha ila tahsilil maksud. Makna wasilah-wasilah ni dengan sin, bukan dengan sad, dengan sin, iaitu perkara yang nak mensampaikan dengannya, dengan wasilah perhubungan itu, ila tahsilil matlub, nak menghasilkan tujuan. Gapo tujuan dalam agama kita? Makna kata masalan, apabila kita tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang disyarak mari, apabila dengar kata perkara yang disyarak mari, ada di sana perkara yang syarak tak ada syarak. Faham dah tu? Nak kita faham. Makna perkara yang disyarak mari dalam agama kita, doa kita minta Allah Taala memperkenalkan terima jadi derah. Nah, benda hak kita nak tu boleh dengan cara cepat. Nah, apabila kita buat dengan cara gini, orang tu berasa nak bantuan, orang tu nak tolong, orang kecek molek, orangnya jadi rapat perhubungan dan sebagainya. Nampak tu tak? Itu makna kata wal wasilatu hiya allati yutawassalu biha ila tahsilil maksud. Maksud hak kita nak hak molek. Sama ada kita dengan Allah ataupun kita sesama manusia. Dengan menata pun begitu juga. Tak gitu? Dengan menata pun begitu juga. Manusia dengan Tuhan, hak siti kita kalau bahasa Sia, hak kita dengan Tuhan, hak kita sesama manusia, hak kita terhadap binatang, hak kita terhadap bumi dan sebagainya. Banyak lagi lah. Qala subhanahu wa ta'ala, Allahu jalla wa ala telah firman. Ini manhaj ahli sunnati wal jamaah yang gini, menjadikan Al-Quran wal hadis sebagai asas. Ngajilah ilmu gapo pun daripada gulungi ahli sunnah duduk di atas bantas sunnah sungguh, bukan duduk di atas bantas hak lain. Salafus salih sungguh jalannya dia bawa Quran mari, bawa hadis mari, sebab mereka ini mengagungkan Al-Quran, mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dan Al-Quran di sisi mereka ini, kita duk ngaji ni sebagai asas. Sebagai apa? Sebagai asas. Adapun orang hak manhaj lain tak jadikan sunnah dengan Al-Quran sebagai asas, jadi sebagai pembantu sahaja. Lainlah. Makna kata kita ni orang nak turun padai main bola, hak ni hak asasi. Turun hak ni, hak sah lagi tu duk tunggu ya. Kalau hak ni tak ada demam, tak ada sakit, tak ada letih, tak ada gapo, tunggu saja hak tu. Orang nak ganti saja ya. Nampak tu tak? Di sisi kita ahli sunnah, hak sisi kita mazhab salah ni, makna kata ya jalalah ni. Qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahab, ya kot tu. Nampak tu tak? Qala Allah ada sama, qala Rasulullah ada sama. Sebab ulama dia ni ya kaitkan fahamnya dia dengan alasan daripada Allah, alasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu tak? Tak ada beza di antara hadis mana-mana. Asalkan hadis tu hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebagai hujah. Sebagai apa? Sebagai hujjah. Tu dia. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Apabila kita ni sebagai manusia yang beriman, apabila Tuhan panggil kita ni, Tuhan panggil kita, hei orang yang beriman. Biar kita hak beriman ni. La ilaha illallah, Tuhan wak kira dengan kita ni makhluk yang dhaif, makhluk yang tak pakar gitu gini. Ya, Allah Taala panggil kita. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Abbas kata kan, dengan molek telinga ni, dengan molek. Dengan molek telinga ni, dengan molek. Jangan tinggal apa yang Allah Subhanahu wa taala royak, jangan ni, dengan molek. Allah tu saya kata ya ayyuhallazina amanu, dengan molek. Lek belakang tu belakang daripada Tuhan panggil, Tuhan nak wi ganjara, nak wi cara, nak wi segala-gala benda hak jadi mustahak kita nak pakai hidup di atas muka bumi ni macam mana? Lek belakang pada ya ayyuhallazina amanu tu. Ni sebab itulah kita ni sebagai orang Islam, Quran kita tak boleh tinggal dah. Quran sebagai lambagaan hidup kita, raca tamanun kita. Nah, dustur kita oleh bahasa Arab. Kita kena kait diri kita dengan Al-Quranul Karim. Pak kita nak faham gano? Faham mengikut sebab tu insya-Allah taala
majlis kita nak akad pengajian ilmu tafsir sebagai biasalah. Kita nak akad, kita nanti isytihar pula kata macam mana, hari mana, masa mana, sama-sama kita ikuti bersama insya-Allah taala. Jadi Tuhan royak kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Apa makna ya ayyuhallazina amanu? Yakni orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila benar Allah, masuk benar malaikat sebab Tuhan royak. Masuk benar terhadap hari kiamat dia sebab Tuhan royak. Benar dengan Rasulullah, benar qada qadar, masuk supaya dah. Nampak je tak? Makna kata kita pegang inti dua. Wahai orang yang beriman, ittaqullaha, takut olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Ni hak besar kali. Takut di sini makna ganuh. Alim ulama kita tafsir kata ittaqullah, makna kata kita berhentikan diri kita daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tak setuju, tak kena. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami dan kepada puak kita semua akan itu nikmat. Nikmat besar tu. Kita nak boleh sekat diri kita daripada apa hak Tuhan tak kena tu, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik, kekuatan daripada Tuhan. Terkadang tahu nak buat tak boleh, bukan tak ada manusia kita. Tahu Allah tahu tu, tahu ni, tak gitu. Akan tetapi nak buat boleh tak? Tak boleh buat. Apa tak boleh buat? Kerana tidak ada kekuatan daripada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kekuatan daripada Allah. Tuhan tak beri kekuatan, tahu saja, tak gerak. Sebab tu kita nak kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'i ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Kita ni sangat-sangat berhajat kepada Allah. Nah, sangat berhajat lagu mana kepada Tuhan. Kita nak gerak tak boleh kalau Tuhan tak beri kekuatan, tahu saja. Tuhan kata ittaqullah, takut olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Pia Allah allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah Taala yang menjadikan 7 lapis langit ni dengan tidak ada tiar walaupun sepotong. Jadi bumi pula 7 lapis turun gi dengan tidak tupai pia-pia. Itu Allah Subhanahu wa taala. So takut kepada Tuhan. Takut ni ulama royak kata betih. Betih. Kerja hak dia suruh, tinggal hak dia larang. Kerja hak dia suruh, tinggal hak dia larang. Kerja hak dia suruh, tinggal hak dia larang. Mudah ya dua patah. Tapi ya Allah, berat di atas orang yang tidak ada iman yang sebenar. Hak ni takut. Saya rasa takut pada diri, bukan kok mana tak takut. Nah, kita pakat suluh diri masing-masing. Berasa kata, aku dengan Tuhan. Berasalah mana aku dengan Tuhan aku ni. Tu. Wabtaghu ilaihil wasilata. Wabtaghu ilaihil wasilata. Wabtaghu ilaihil wasilah. Apa makna wabtaghu ilaihil wasilah? Makna kata suruh kita itu ibtirak. Suruh kita sebagai orang yang beriman ini mendekati. Cari jalan kepada jalan ni Allah Subhanahu Wa Taala tu al-wasilah. Wasilah mana? Jalan nak sampaikan kepada Tuhan tu. Jalan nak sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan nak sampai. Makna lagu mana? Tengok sikit ulama nak tafsir ni. Tu. Ulama kata wabtaghu ilaihil wasilah ni yang nak wi makna lagu mana? Cuba kita tengok wi jadi jelas. Pakak-pakak kita tengok, pakak-pakak kita muzakarah, pakak-pakak kita itu ambil faham daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Dia kata, "Hei orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah." So cari. Ibtaru makna carilah jalan yang boleh mendekati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh kita itu cari jalan kita nak mendekati dengan Allahu Jalla Jalaluh, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita nak mendekati Allah Subhanahu wa taala tu lagu mana? Jadi seumpama orang tak beriman ke macam mana?
jadi Allat wal Uzza, jadi Gotu, jadi Goning, mendekati diri dia dengan Allah macam tu. Kau macam mana hak dalam Islam nak? Takut kita faham salah. Nah, orang musyrikun zaman dulu ni apabila tanya dia, apa mu dok sembah berhala? Nah, berhala nama Uzza, berhala nama Lat, berhala nama Manar, berhala nama Tok Kong lah bahasa kita agak. Nah, bahasa kita agak benda hak dia jadikan dengan tangan dia sendiri tu, Rasulullah sendiri tanya, apa puak-puak mung wahai musyrikun? Duk ibadat, duk seru, duk menjadikan mereka ini tempat ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mu sendiri pun tahu kata mereka itu tu tak ada menjadikan mu, tak ada merezekikan mu, tak ada jadi langit, tak jadi bumi, tak ada jadi makhluk tu, tak ada jadi makhluk ni. Begenge mu hak tu dah, pakun apa pula mu jadi lagu ni wahai musyrikun? Lalu musyrikun jawab kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak ada pegang, kami tak ada ibadat pada waktu kali sebenarnya. Bukan, kita ibadat kepada Allah juga, tetapi kita jadi demon ni orang tengah. Kita jadikan mereka ini orang tengah. Adakah fahami orang Islam tu hendak lagu tu? Tak, Tuhan tak silah tu. Pakut mana Tuhan tak sel, sedangkan Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Macam mana pula? Hei orang yang beriman, takwalah kamu akan Allah dan carilah kamu jalan kepada Allah Ta'ala. Tu kok mana pula? So cari jalan nak pergi pada Tuhan. Pahalari apa pula kita nak jadikan makhluk-makhluk yang seumpama orang-orang tak beriman itu jadi itu mendekati Allah Ta'ala. Salah mana pula? Tak kira kecek tadi itu tak jadi belawai pergi mari ke? Tak. Bukan lagu tu. Pas nak faham lagu mana? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Yakni, mari kita tengok ulama hak kata. Ulama ni kita pakai ulama salah. Sebab jalan ni hak salah, pakai ulama hak salah. Dan orang salah ni lebih alim, lebih bijak, lebih selamat jalan. Aslam wa a'lam wa ahkam. Tu, manhaj salaf tu yakut tu. Nampak tu tak? Pia, iaitu Qatadah ibnu Da'amah as-Sadusi. Qatadah ni pia tok guru, anak murid Abdullah bin Abbas. Pada lagi Abdullah bin Abbas ni pia. Oh Allah, Abdullah bin Abbas sepupu dengan Nabi. Sepupu dengan Nabi, anak pia anak Abbas. Abbas ni pia, pak saudara Nabi. Gitu. Gitu kena dah tu faham lagu tu. Kadang orang kita tak tahu, sebab tu tok guru tu jangan biasa jemu lah kepada orang tak tahu tu, nak buat ganuh, nak sobat dia. Dia tak tahu. Sebab tu kita kena royak dia tahu dulu. Dia tak tahu, kita royak dia tahu. Jangan gaduh nak marah ke dia lah, nyanyi ke dia tak tahu. Kerja kita nak orang tu tahu. Lepas tu kita nak marah pula. Tak boleh lah lagu tu. Kena isbir, nak sabar. Kata dah nak murid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni pangkat dia setara mana? Dia tak tahu. Dia tanya kita. Kita je buat masa lah. Muka royak lah ke dia. Abdullah bin Abbas ni bijak tak bijak? Nabi tu berdoa ke dia. Nabi berdoa gapo? Awal. Nabi berdoa dia tu reti tafsir. Tafsir ni apa? Makna isi kandungi Quran kita duk baca. Oh, gitu. Gitu. Lagu tu dah. Maka Abdullah bin Abbas ni sebagai guru. Qatadah ni mari ngaji ambil ilmu daripada dia. Nama Qatadah. Orang lelaki bukan orang perempuan. Qatadah. Tu dia. Apabila gitu, Qatadah ni katalah mana? Qatadah ibnu Da'amah as-Sadusi rahimahullahu ta'ala, tabi'in. Tabi'in anak murid sahabat. Katanya wabtagu ilaihil wasilah tu taqarrabu ilaihi. Hendaklah wahai orang yang beriman, mendekatilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Tuhan. Dengan gapo wahai Qatadah? Bi ta'atihi. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat ni macam mana Tok Guru? Makna kita kerja apa hak Tuhan suruh, kita tinggal apa hak Tuhan larang. Itu taat. Tu makna wabtagu ilaihil wasilah.
wal amali bima yurdihi, dan kita amal apa yang Allah Subhanahu wa taala redakan kita. Sebab itulah datang daripada satu hadis, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu suruh kita ni ta'arraf 'ala Allah fil firraha ya'rifuka fi syiddah. Makna apabila kita duk taat kepada Allah Subhanahu wa taala masa yang kita itu seni. Golek ke masa seni ni kita terlupa Tuhan, tak gitu kah? Masa kita seni, masa kita mewah, masa terlupa Allah Taala, masa susah nak dekat dengan Tuhan. Nabi SAW kata, siapa dia masa seni, ya senantiasa dak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dak ibadat kepada Allah Jalla wa ala. Lagu mana jadi? Jadinya apabila ia susah Tuhan tak tinggal dia. Tak tinggal dia, kata lagu mana ulama. Makna kata Tuhan tu senantiasa nak tolong dia masa dia susah. Supaya kita tengok lagi kisah kita wari Ashabil Kahfi, yang ada amalan kebaikan masa dia seni, buat baik kepada ibu bapa dia, buat baik kepada binatang, buat baik kepada masyarakat gitu gini. Apabila gapo nama? Batu tu turun katuk pitu, maka terangkat pitu tu dengan sebab amalan hak molek yang dia itu mendekati akan Allah Subhanahu wa taala masa mana? Masa dia seni. Tu masa dia seni. Tu nak kita faham kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara-perkara wasilah ni hak faham ahli sunnah hak duduk di atas jalan yang salafus salih, bukan jalan yang lain lah, jalan lain ya faham lagu lain, biarlah hak tu kita nak ayat hak kita. Makna kata dia mendekati Allah taala dengan amalan. Dengan apa? Dengan amalan yang keluar tubik daripada diri dia. Amalan tu mari dana? Mari daripada suruh Allah Ta'ala, suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pihak lagu ni, siapa pihak lagu ni? Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Padahal kau ambil ia seorang, memadai. Memadai. Sebab ia mari balik jalan ni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tafsirlah ni. Maka kita pakai hak ni, makna kata lebih jelas. Lebih jelas. Nampak dia tuai haluh. Dia dak tengok tuai cidik itu. Dia dak tengok pandai kepada haluh naklah mana demo ni. Tak lawan kita boleh. Haluh yang kenek tu Tapi otak dia hak tuai hawi tu lebih. Supaya ni. Seorang Abdullah bin Abbas ni menepati ulama ummah semua. Hak lain tak boleh nak duduk dekat dapat dia. Hak lain tak boleh nak duduk dapat dia. Dalam masalah tafsir, dia duduk dapat. Tu nak kita faham jadi jelas kata kita nak turut orang umpama ni. Bukan nak turut pesan kata hak pesan kata tak ada pangkat hak Rasulullah akad tu terdadak kata. Sebab tu manhaj salafus salih ni manhaj yang teguh. Dia tak binakan amalan dia, fahamnya dia, pegangnya dia malaikat di atas qala Allah, qala Rasulullah, sebagaimana sahabat itu faham, tabi'in itu faham. Hak tu lah yang dia itu nak jalan. Nampak tu tak? Sebab tu kita itu jadi gagah dan kukuh molek. Dia bina di atas kayu yang kukuh, asas yang kukuh, dia tak patah lah. Cuma kita kena faham, jadi jelas, dan kita kena suka dengar daripada majlis-majlis ilmu seumpama ini, insya-Allah taala lah. Maka itulah menjadi manfaatkan bagi diri kita apabila kita itu beramal dengan ilmu yang kita itu ada. Baik. Itu maknanya wabtagu ilaihi alwasilah. Tu alwasilah. Tu. Itu satu. Setengah tafsir kata apa nama ni alwasilah tu wasilah, setengah ulama tafsir kata al-wasilah tu salah satu pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam syurga. Satu pangkat dinamakan al-wasilah. Ingat? Makna kata al-wasilah dalam ayat Quran ini satu orang ulama lagi daripada kalangan tabi'in juga, dia kata al-wasilah iaitu hiya manzilatu fil jannah. Satu manzilah, satu pangkat ya Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangkat ni dek mana? Katanya alim ulama kita dekat dengan
syurga Allah Subhanahu wa taala. Atah. Makna kata atas. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin As, ia dengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar. Makna kata Abdullah ibn Amr bin As dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan nak royak kepada umat we tahu. Hadis sahih Muslim, idza sami'tum al-muadzin yaqul. Apabila mung tu wahai umat aku dengarnya orang azan, orang bel. Orang bel tu kita dengar orang bel. Sebab tu sunat kita apabila orang bel tu kita senyaplah duk dia untuk nak jawabkan azan. Sunat bukannya wajib, tetapi ada fadilah besar sini. Ada apa? Ada fadilah besar. Nabi kata faqulu mithla ma yaqul. Kata oleh mung sebagaimana orang bel tu kata. Dia kata Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tu. Faqulu mithla ma yaqul. Malaikat pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Nampak tu dah hak tu ya. Ada pihak lain serupa, kata serupa dengan tok bila kita dengar ya baik kita kata serupa tu. Thumma kemudian lepas pada orang azan siap sudah dah. Dengar siap dah. Cukup dah. Sallu alayya. Suruh selawat di atas Nabi dulu. Lepas pada dengar la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah, kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masalah kata gitu. Lepas tu Nabi katakan fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi 10. Siapa dia selawat di atas Nabi sekali, Allah Ta'ala selawat di atas dia 10 kali. Malam masa tu lah tu. Kita selawat kepada Nabi sekali, Allah Ta'ala selawat di atas kita 10 kali. Gapa mana selawat? Pecah ulama pecah dua. Selawat daripada Allah ada dua makna. Ulama mutaqaddimin, hak mana ulama salah, hak benar, seumpama Abu Ali Ar-Riyahi, salah seorang daripada tabi'in juga, Imam Bukhari wari dalam sahih dia, selawat Allah Ta'ala kepada hamba, makna Tuhan sebut nama kita di sisi malaikat dia. Sebut nama kita di sisi malaikat dia. Nampak tu tak? Sebut nama kita di sisi malaikat dia. Di sisi malaikat dia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ni kalau selawat daripada dia, setengah ulama kata Allah Ta'ala merahmati. Makna kata Tuhan merahmati kita. Apabila kita selawat ke Nabi, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Nak kita faham jadi jelas. Baik. Lalu lepas daripada kita selawat, thumma saluli al-wasilah. Suruh kita itu minta al-wasilah. Minta kepada Nabi. Minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. So minta dah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, itulah hingga akhir tadi itu. Apa makna al-wasilah? Nabi SAW katakan fa innaha manzilatun fil jannati. Dia itu satu pangkat dalam syurga. Pangkat aku dalam syurga la yanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Makna kata pangkat ni tak siapa malaikat hamba daripada hamba Allah Ta'ala yang beriman lah maksudnya. Kemudian wa arju an akuna ana huwa. Mana kata aku harap daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kecik Nabi, kecik beradab dengan Tuhan. Mana tu pasti Tuhan wui aku dak. Aku harap kata Tuhan nak wui kepada aku. Surah kepada munglah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sa'ala liyal wasilata halat alaihi syafa'atu. Siapa dia minta akan doa ni, doa lepas daripada kita azan, lepas kita dengar bel tadi itu, harus bagi dia syafaat Nabi. Makna kata ada kemungkinan dia itu akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Hari akhirat nanti. Ni nak kita faham jelas kata. Kita kena belajar nah, jangan duk nak tunggu orang sama tak ada. Manhaj hak kita ni, mana kata kita kena belajar, hak tak pandai pandai. Jangan duk harap nanti orang yang berdoa kita tak. Betul bukan manhaj kita. Manhaj kita mana belajar, doa lepas semaya belajar. Nak doa lagu mana?
Doa lepas daripada orang nak doa lagu mana? Doa nak kita selamat, nak doa lagu mana? Kita kena belajar dengan diri kita. Jangan dah harap duit lah kau cek orang sama, tak boleh. Nampak tak? Dah harap nak pergi jalan dengan demo. Tak apa, aku tak ada duit pun tak apa lah kau cek. Aku dah harap lah kau cek demo. Tu saja. Kita kena belajar. Manhaj kita nak akaknya ummah daripada duk beku, naung, tak rak, lemah tu bukan. Nampak? Kita belajar doa lepas daripada orang azan ni kita belajar daripada guru kita. Tulis kepada amar sikit tok guru, doa lagu mana tu pun tulis. Baca di atas tok guru, tanya makna pula. Klik gi apa? Tak ingat tengok. Boleh 2-3 bulannya ingat hak pesen kata otak cermelan, tengok sehari pun ingat dah tu doa. Lepas tu gapo hak boleh kalau kita pandai hak tu ni? Boleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak syafaat daripada Nabi, cara je lagu ni. Nampak tu tak? Bukan duk gi buat dengan cara hak pesen syarak tak ada dah hajar tu, tak leh lah lagu tu. Nampak tu tak? Hak syarak tak ada hajar, kita orang tak belajar duk cara dia lah. Kita orang mengaji, orang nak belajar ni, kita kena turut syarak. Orang tak saya belajar ikut dia lah. Nak buat kan tu? Biar duk cara dia, yang nak duk lagu tu biar duk. Tu. Habis. Itu nak ayat kata setengah daripada makna bagi ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kemudian wa wassala ila Allah ta'ala tawsilan ay amila amalan taqarraba bihi ilaihi katawassuli. Makna kata kita melakukan tawassala, makna kata wassala wa wassala, makna melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan sebagai kebaikan. Apa makna sini? Makna kita amal akan satu amalan, nak mendekatkan dengan amalan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti tawassul tu. Tawassul ni makna kita mendekatkan amalan hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan duk jadi pangkat orang tu, duk jadi diri orang tu. Tak, tu bukan. Tu orang panggil kata bukan maksud tawassul yang orang Islam hak benar-benar faham Islam faham. Nampak tu tak? Ya duk satu bahagian saja ya. Lagi kita akan tengok bahagian mana bahagian tu. Nah, hak jadikan pangkat demo tu, jadikan diri demo tu, jadikan muga tu. Hak tu nanti kita tengok duk dalam bahagian mana hak alim ulama kita tulis di dalam buku ini, nak anak cucu kita mengaji belajar. InsyaAllah kita akan mengaji, tengok lagu mana. Kita pakat tengok dengan ilmu, tengok dengan alasan. Bukan duk manhaj kita ni, kita tak ada tengok kepada orang tu. Aku tak kenal demo tu, royak lah. Kalau ia jadi Jibril, apa aku tak terima dia. Tu bukan manhaj kita. Manhaj kita ni kita tengok pada alasan. Royak alasan. Marilah alasan daripada mulut mana-mana pun, siapa pun kita terima. Bagi alasan. Tapi kalau tak ada alasan, tak boleh. Tu cara kita orang maju ya duk lagu tu. Nampak tu tak? Orang maju, orang otak tak ada beku. Nah, cara mikir dia luas, dada dia lapang molek, dia terima alasan. Kita dah tengok kepada orang, mari ke damahku, tengok pakai kain buruk ke mana, hambat-hambat. Tahu mai dana dalam kusai dia waktu beg duit beratus-ratus ribu, tahu mai dana. Jadi dia buat tengok tu gitu, kita tak tengok ke dak panggil makcik, masuk dulu. Nak gapo makcik? Makcik tengok nak emas ni hak ni. Tali tangan ni, tali tekak 5 kok. Tak beratus ribu lagi. Waktu baik dalam baju buruk dia, duit kerah baru-baru. Tu nak ayat kata kita orang maju ni tak tengok gitu. Nah, dia tengok kepada sungguh kedak alasan gerak-geri dia, ada duit sungguh kedak. Ya kok tu. Hak ni tak kena demo tu tak sah. Itu apa yang kata orang yang kata tak cidik. Nah, orang tak cidik. Orang tak cidik ni kita kena pera pasal lain, kena ngajar pasal lain pula. Ya pasal dia tak cidik nak buat kan. Nah, supaya budak kita jadi tok guru, jadi ustaz, pasal budak ada masalah. Kalau bahasa siapa panggil budak ada panha tu kan. Kita kena kecek dengan dia lagu lah. Hak pasal juh pasal lain pula. Ya gitu cara kita nak guna muamalat dengan manusia ni. Manusia tu tak sama belaka. Buat apa tu? Karena itu adalah nak uwi kita hasil pahala. Kalau juruh belaka hasil pahala lagu mana? Kenapa? Tak lah. Ya kena dah. Nahnu qasamna
bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Makna kata Tuhan akak demon ni, buat turun demon ni. Orang ni pandai, orang ni tak pandai, orang ni bijak, orang ni tak bijak, orang ni berjuru, orang ni tak berjuru. Semua tadi tu untuk nak jadi boleh duduklah dunia ni. Boleh tupai pergi mari. Mungkin gitu mungkin ni. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila kita faham hakikat dunia saya tak serabut. Nah, hakikat dunia lagu tu. Apa kita berimej pula dengan qada-qadar. Tersenik, lega, rasa lega. Tapi kalau kita tak faham je payah sikit. Apa tu dah habis itu. Itu nak kita faham jadi jelas lah. Nah, tu dia. Kemudian mari tengok al-wasilatu wa aqsamuha. Wasilah dan bahagiannya. Wasilah dan bahagiannya. Wasilah dan bahagiannya. Lah mana? Al-wasilatu hiya sabab. Wasilah ni iaitu dinamakan sebab. Dinamakan apa? Dinamakan sebab. Sebab ni makna kan? Satu perkara yang kita nak hasil moga yang kena ada sebab. Ya Allah Ta'ala jadi. Allah Ta'ala jadikan sebab tadi tu. Fa'atba' sababa. Ada sebab dia. Sebab tadi itu di sisi ahli sunnati wal jamaah, ia ada sungguh. Bukan perkara yang pesan kata dia salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan mana kata perkara khaya tu bukanlah. Ia satu makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Tu dia. Al-wasilatu hiya sabab. Iaitu sebab al-muwassilu ilal matlub. Yang nak mensampaikan ia sebab tadi itu kepada matlub. Kepada apa? Kepada matlub. Nak sampaikan kepada matlub. Nampak tu tak? Nak sampaikan kepada matlub tadi itu pastilah orang panggil kata ia kena pergi dengan sebab. Akidah orang Islam kita ni ia kena pergi dengan asbab. Ada pun akidah murjiah lah, akidah ahli-ahli apa yang kata tak erti bergapo nama, mundur, buku, cara mikir dan sebagainya. Mana kata perkara-perkara tu dia tak gerak apa. Orang wari vaksin dia so cocok, ya lari. Nampak tu tak? So cocok, goi ni nyep dakwa gitu, nyep dakwa gini. Ya banyak bahasa. Nampak? Sebab apa? Sebab dia tak tahu gapo. Lambat lagi lah. Sebab tu kita orang hak Islam hak sebenar-benar ni, ya kita kena pergi dengan asbab. Sebab syarak kita suruh. Ambil dengan asbab tu syarak suruh. Mana dunia ni? Sebab dunia ni tempat ibtila, kena pergi dengan asbab. Ada pun negeri akhirat darul jaza, atau tak ada kena pergi dengan asbab apa pada niat mari dah. Dunia ni dia tak boleh. Walaupun email tinggi secara mana pun kena pergi dengan asbab. Tu dia. Iaitu wasilah ni iaitu kena pada sebab yang nak menyampaikan kepada matlamat. Biraghbah. Iaitu dengan kemahuan, dengan keinginan. Mana kata kita ingin nak gapo? Kita kena menjadikan sebab tadi itu untuk nak sampaikan kepada matlamat dia, sampai pada matlub. Wa hiya tanqasimu ila qismain. Yakni sebab ni terbagi wasilah ni terbagi kepada dua. Terbagi pada berapa? Terbagi kepada dua bahagian. Sebab ni terbagi kepada dua bahagian. Ingat molek nah, sebab ni terbagi kepada dua bahagian. Ada dua bahagian. Wasilah maknanya sebab. Maka wasilah mana sebab ni ada dua dalam syarak kita. Ada berapa? Ada dua perkara dalam syarak kita. Yang pertama wasilatin kauniyah wa wasilatin syar'iyyah. Gapo wasilah syar'iyyah, wasilah kauniyah. Gapo? Kita kena faham sini. Tak faham sini payahlah kita nak faham agama kita. Wasilah kauniyah makna sebab hak pesen kita tak ada kena campur. Sebab hak kita tak kena masuk campur. Lagu mana? Misal kata. Ya ada misal dah. Cuma amba nak royak di sini nak faham dulu. Orang panggil wasilah kauniyah ni nak faham dengan cara jelas dulu.
Makna sebab hak Allah Ta'ala jadi tak ada sakut paut gapo dengan kandak kita. Kalau kita tak nak kandak, benda tu ada. Gapo lah mana. Seumpama air adalah satu sebab yang nak menghenggakan dahaga bagi manusia. Allah Ta'ala jadikan air itu sebab yang menghenggakan seorang daripada dahaga. Allah Ta'ala menjadikan makan ni satu sebab yang nak menjadi hilangkan lapar bagi manusia. Kita kandak tak sakut paut. Benda tu duk ada, benda barang makan duk ada, minumnya duk ada. Sungguh tak? Itu panggil wasilah kauniyah. Wasilah kauniyah. Ada pun wasilah syar'iyah. Wasilah syar'iyah ni kita nak misal dulu. Tadi kita nak tengok pula misal. Hak untuk guru kita hari ni. Nak faham? Wasilah kauniyah itu syar'iyah, makna satu sebab yang kita kena buat. Hak Tuhan suruh. Kalau kita tak buat, kita tak hasilnya benda hak Tuhan janji. Hai lagi. Makna kata satu sebab yang kita kena buat. Makna kita akan nak kita ni kita kena buat benda tu. Sebab apa kena buat? Kerana kita nak apa yang hasil daripada kita buat, sebab tu kita nak jadi hasil boleh bagi kita. Rupa lagu mana? Seumpama sebab kita nak masuk syurga, pasti kita kena tutur dengan dua kalimah syahadah. Maka kita tahu dengan yakin sebab kita ni orang beriman, ataupun orang tak beriman, dia nak beriman. Tuhan buka hidayah kepada dia, dia nak beriman. Dia tahu kata nak masuk dalam agama Islam, yakni nak masuk diri dia dalam ajaran Tuhan supaya nak usapakan diri dia kepada syurga, pasti dia kena tutur dengan kedua kalimah syahadah. Maka dia tutur, sebab dia tutur dengan dua kalimah syahadah, itulah sebab dia boleh masuk syurga, najah dia daripada api neraka. Itu panggil sebab, awak panggil wasilatun syar'iyah. Tu makna dua dah. Wasilatun kauniyah wa wasilatun syar'iyah. Ada dua. Tu nak kita faham. Dalam masalah qada ni lagi kita akan mengaji nah. Lagi kita akan belajar mengaji. Supaya tu juga. Ada iradatun kauniyah, ada iradatun syar'iyah. Iradatun kauniyah mana Tuhan kandak. Tuhan kandak. Kita ni tak kandak biar berlaku. Itu panggil iradatun kauniyah. Misal lagu mana? Allah Ta'ala kandak nak ada orang jahat. Dia tak kandak nak anak cucu jadi orang jahat, tak ada. Negeri mana kata kandak kerajaan nak rakyat tu jahat berlaku, ada tak ada. Tapi ada tak berlaku. Ya berlaku walaupun kita tak say berlaku. Berlaku tadi tu kandak ki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang panggil kandak apa tu? Iradatun kauniyah. Iradatun kauniyah ni kandak ki hak pesen ni Tuhan tak lazim, tak pasti Tuhan redha. Ada pun iradatun syar'iyah. Hak tu Tuhan kandak nak ada. Kemudian Tuhan redha terhadap perkara tu. Ni masalah istilah lah sini. Istilah yang kita kena ambil tahu. Kecik mudah-mudah gini. Tuhan suruh kita semaya. Tak gitu. Tuhan suruh kita semaya. Kemudian kita tu tak semaya. Kita tak semaya tu kandak kita Tuhan tak? Kandak kita Tuhan. Kalau Tuhan tak kandak, ia tak berlaku. Maka kandak Tuhan kita tu, kandak kita Tuhan tadi itu, kita tak semaya. Duk bawah kandak kita Tuhan dengan izin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nah, i'tiqad kita tiap-tiap perkara hak Tuhan tak kena sekalipun, kalaulah Tuhan tak kandak, ia tak berlaku. Makna hak Tuhan tak kena, lepas tu berlaku. Makna kata Tuhan kandak. Tapi kandak panggil kandak kauniyah, bukan kandak syar'iyah. Kandak biasa tu Tuhan tak redha. Orang tu tak semaya. Tak semaya. Sedangkan dia tahu kata Tuhan suruh semaya. Kandak ki Tuhan, dia tak semaya sungguh. Maka orang tanya kita, dia tak semaya tadi tu Tuhan kandak ke tak?
Jawab alim ulama kata, ya Tuhan kandak, tapi kandak dengan iradatun kauniyah. Buat apa? Kerana berlaku perbuatan tu, tetapi Tuhan tak reda terhadap perbuatan tu. Ada pun ia tinggal semaya, itu ia semaya, Tuhan kandak dah tu. Kandak. Tetapi kandak apa ni? Kandak syar'iyah. Kandak ki syar'iyah. Berlaku tak benda tu? Berlaku. Lepas tu, dia itu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala reda. Beza. Di antara iradatun kauniyah dan iradatun syar'iyah. Tu beza di antara dua perkara nah, iradatun kauniyah, iradatun syar'iyah. Sini wasilatun kauniyah wa wasilatun syar'iyah. Wasilatun kauniyah wa wasilatun syar'iyah. Tu dia nak kita faham jadi jelas ni sini ni. Baik. Kemudian mari kita tengok. Ni kita nak masuk di dalam ta'rif hak ulama kita. Ta'rif ulama kita, ia kata ta'riful wasilatil kauniyah wa amthilatuha. Ni. Definisi wasilah al-kauniyah dan contoh dia. Lagu mana? Tadi kita faham dah, makna kata iradatun wasilatun kauniyah kita faham dah dengan cara sekaligus. Ni kita nak masuk hak detail sikit. Nak kupah jadi laik sikit. Lah mana? Mari kita tengok. Ia kata ta'riful wasilatil kauniyati wa amthilatuha hiya kullu sababin tabi'i. Tiap-tiap sebab hak pesing tabiat. Tabiat ini mana? Sifat kesemula jadi. Perak tabiat sifat kesemula jadi. Seumpama kita kayu tu kerah. Tabiat kayu tu ya kerah. Biar we kerah, Allah Taala we kerah. Allah Taala jadikan kayu tu ya kerah. Ya tak lembut. Tuhan jadikan kapah ni lembut. Tu tabiat bagi kapah, tu tabiat bagi kayu. Faham lagi kalimah tabiat tu? Nak kita faham. Bahasa dia ada banyak lagi, cuma kita nak kecek jadi sekadar ning dulu. Sekadar ning dulu. Faham tu tak? Iaitu tiap sebab hak besing tabi'i yuwassilu ilal matlub bi khilqatihi allati khalaqahu Allah biha. Dengan molek berarti baik. Masalah penting bagi diri kita dan faedah bagi diri kita. Insya-Allah kita nak usaha memudahkan di sini. Iaitu tiap-tiap sebab sahih bahasa sia. Iaitu tiap-tiap sebab hak tabi'i. Tabi'i ni benda hak semula jadi, hak lagu tu dah. Yang nak menyampaikan kepada matlub. Sampaikan kepada apa? Sampaikan kepada matlub, iaitu tujuan. Sampaikan kepada matlamat. Dengan apa? Bi khilqatihi. Apa mana khilqah di sini? Dengan sifat kesemulaan jadi dia. Yang Allah Ta'ala menjadi akan dia dengannya. Allah Ta'ala jadi gitu dia. Misal lagu mana? Supaya kayu saat ni. Kita ni nak buat rumah, kena ada kayu. Apa? Kerana reti kata kayu ni benda kerah, bolehlah teban-teban rumah kita ni jaga daripada dia nak rutuh, nak rusak, nak berapa, bolehlah kita teh-teh hujan, teh-teh panas. Tabiat bagi kapur, bagi batu, apabila kena air adalah capuran dia tu jadi kerah, jadi rumah, jadi bina tabiat dia lagu tu. Nampak tu dah? Tu. Mana itu sebab. Itu panggil sebab. Ya Allah Ta'ala jadi gitu dah. Yu'addi ilal matlub. Yang nak mensampaikan kepada matlub, kepada tujuan dia. Bifitratihi. Dengan sifat kesemula jadi. Tabiat ataupun fitrah tu maknanya dekat-dekat. Ulama lurah hui makna dekat-dekat. Iaitu sifat kesemula jadi. Allati fatarahu Allahu alaiha. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrah menjadikan di atasnya. Allah tak ada jadi gitu. Supaya kita ni manusia pasti berdaging. Tak gitu. Ni tabiat kita, fitrah kita tu jadi ia berdaging, ada darah, ada gapo. Coba kelar tengok. Ambil darah. Malaikat bukanlah ni. Jin bukanlah ni. Dia jenis lain-lain.
Makhluk Tuhan belakang ya, tabiat ya lagu tu. Hak ni pasal tabiat ni, ni tabiat pasal ni. Nampak? Supaya kertas ni tabiat Allah Taala jadi lembut. Nipis tapi lembut. Nampak? Kasar. Ha? Bukannya nipis-nipis dalam arti kata kita pegang pak soyak lalu dak. Ada pasal jenis hak pasal hak nipis. Ha, mana kata semua tadi itu ada tabiat dia, ada fitrah hak Tuhan jadikan dia. Lepas tu ulama kita kata wahadhihi, dan ini wahadhihi alwasilatu, dan ini wasilah ni lil kafiri lil mu'mini walil kafir min ghairi tafriqin. Bagi orang mukmin dan bagi orang kafir tak ada beza. Tak ada beza macam mana? Mana orang kafir boleh ambil pedah daripada kayu, sungguh tak? Sungguh. Orang mukmin boleh ambil pedah daripada kayu, boleh. Orang kafir boleh ambil pedah daripada batu, boleh. Orang mukmin boleh. Gapo lagi kata lagi? Itu apa panggil sebab yang kauniyah. Tuhan guna belaka. Allahu Akbar. Ni makna kata Ar-Rahman, pemurah Allah Ta'ala. Tuhan buat. Orang kafir ada umur? Tak ada. Buat anggap apa umur? Buat umur kayu, buat umur dengan batu, buat umur dengan getu. Semua tadi itu sebab. Sebab. Mari pada mana? Mari pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang Islam ada tak umur? Ada. Wak daripada mana? Kayu. Wak daripada batu. Wak daripada seming. Wak daripada apa? Kata gila. Sama-sama. Sebab tu ulama kita kata wa hadhihi alwasilatu lil mu'mini walil kafir min ghairi tafriqin, dengan tidak ada beza. Boleh pakai belaka. Ni nak ayat kata kemewahan ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada siapa? Kepada manusia, kepada makhluk dia. Amthilatuha, amsilah dia. Rupa dia. Ni kita faham dah tarikh dia. Nawi reti, nawi kita faham, nawi kita jelas, nawi kata kita tu nampaknya gambaran dia. Kena bagi misal, ulama kita bagi misal. Tengok. Minha di antaranya al-ma'u, air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Tuhan jadikan daripada air itu sebab nak jadi hidup manusia. Hidupnya perkara. Sungguh. Ada orang putih dek kaca-kaca, orang Gharbi, orang putih dek kaca-kaca, nak ayat tak ada juga. Binatang yang hidup tak kena guna, tak kena pakai air, tak kena minum air sebagainya. Daripada umpama ibu azakumullah, umpama ibu dhab, ibu gapo itulah. Dikajikan oleh ulama juga, tak lepas. Kerana gapo dia kata nak dusta terhadap ayat sana ni. Tuhan ayat kata tiap benda tadi Tuhan gunakan air sebagai sebab nak jadi hidup. Ya nak engkar benda tu, ya kaji. Tu nak lawan Tuhan pasal tu. Mereka tak tidur. Sia malam nak lawan Tuhan. Nak juga nak buat lagu mana apa ya Allah Ta'ala royak ni tak betul. Yang tak betul tak boleh, sebab tak Tuhan yang kata Tuhan dia, tapi dia kata juhnya dia gitu. Air. Minhal ma', iaitu air. Mana tengok? Wa hiya wasilatun ila rayil insan. Dia itu satu wasilah, iaitu satu sebab yang nak menjadikan, nak membelarikan manusia tu jadi hidup. Makna kata apabila manusia ni, apa kita tengok, apabila ia tu dahaga, apabila ia kena air lagu mana jadi? Jadi segar. Dia duk panas, apabila dia mandi, setuh tubuh dia dengan air lagu mana jadi? Jadi segar. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata walis-saimi farhatan. Makna kata bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan. Inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih. Makna kata dia jumpa dengan dia ke mana dia dapat kegembiraan? Apabila dia buka. Dia duduk dahaga, duduk puasa sehari, ambil di pajar naik sampai ke turun matahari. Tepuh air masuk dalam tubuh dia, sarana segar sekaligus. Dan satu lagi, tak kala dia jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ila rayil insan. Ray makna kata pelari manusia nak jadi hidup tadi itu kena ada air. Sebab tu katanya ulama, manusia ni putus. Gapo boleh putus, tapi putus air tak boleh. Sungguh. Siapa dia nak ingkar masalah ni, cuba tengok, cuba kurung dia tengok lebih daripada masa yang ditahadkan oleh doktor, bomotip,
Kata manusia tak boleh putus air sehingga masa ni. Nak duk tak boleh. Nak ayat kata tu hewan ni betul. Makhluk dia tu air tu. Wat ta'amu, dan ta'am makanan, wasilatun, iaitu wasilah sebab ila ila sya'bihi. Makna kata kepada kenyih, sya'bihi daripada syiba'ah, kenyih. Makna kata makan ni hak duk lapar. Tabiat dia Allah Subhanahu wa taala berikan jadi di diri. Tuhan jadi di diri makan ni tu dia ada sebab nak menjadi sebab tu kenyih. Ini manhaj ahli sunnati wal jamaah tentang asbab. Sebab saya tahu kata ada manhaj cara mikir al-jabariyah tentang masalah asbab, ia tak sejalan dengan kita. Nampak tu tak? Ia tak sejalan dengan kita. Tapi tepat halusi sangatlah kalau kita nak bahas tu perbincangan yang panjang. Kita tak usah duduk lah situ, tak usah duduk lagi situ. Nampak tu tak? Koha dulu kita nak pergi di mana ni? Nak pergi tengok pada hak apa yang alim ulama kita tulis di dalam kitab Sanawiyah kelas 8 ni dulu. Kalau pergi situ takut jadi panjang dan pening pula. Kita pergi hak ni dulu. Iaitu makan ni tadi itu adalah satu sebab ya Allah Ta'ala tinggalkan di sebab tadi itu kekuasaan dia boleh jadi sebab manusia tu jadi hingga lapar. Yalah. Wal libas, dan pakaian, wasilatun ila himayatihi minal har, iaitu wasilah satu sebab yang nak jaga dia daripada panas. Orang kita kalau tak pakai pakaian jadi terkadang kulit jadi punah jadi berapa nama? Ada pakaian. Pakaian tak kira lah. Bukan pakaian baju saja. Pakaian pasal sarung tangan ke apa kan tegilah. Itu satu sebab. Nampak tu tak? Wasayyaratu wasilatun, dan kereta. Kereta ni, sayyarah kereta ni wasilatun. Ada pun dalam Quran waja'at sayyaratu tu dalam surah Yusuf tu sayyarah di situ bukan mana kereta. Makna karawan. Makna kata kumpul orang berjalan di padang pasir. Tu kok tu pula pakai mana kereta tak boleh. Mana lain tu istilah. Kita we jelas lah Pak. Kita tahu kata banyak di kalangan alim ulama kita tahulah. Kosini dan ikhwah kita pun tahu. Cuma kita nak tambih, nak peringatan pada anak-anak kita, adik-adik kita ni supaya nak jadi jelas dalam masalah. Wasayyaratu wasilatun ila intiqalihi min makanin ila makan wa hakaza. Gapo kereta ni satu sebab yang kita nak pindah diri kita kepada tempat ni dan hingga begitulah. Wa hakaza, beginilah makna kata kereta tu wasilah. Allah Ta'ala wikan kepada kekuatan kepada kereta tu boleh pergi sungguh. Bahaduk jalan tu kereta jalan sebab tu hewi kuasa ke dia. Itu manhaj ahli sunnati wal jamaah asbab. Ulama ahli sunnati wal jamaah ni tulis ada kita sakut paut dengan hak tu makna kata lebih kurang besar ni. Asbab inda ahli sunnati wal jamaah. Nak buahnya pahami al-jabariyah. Hak tak senok kepada kemajuan tadi tu nak buah tu baik. Ni besar ni. Kaji besar, comel. Orang panggil al-asbab inda ahli sunnati wal jamaah. Asbab cara dia. Sebab kalau kita nak kecek balik Jabariyah ni ya tak ada gapo. Semua tak dia tak segerak gapo. Ya kira tak Tuhan. Nampak tu tak? Tuhan sampai ke perbuatan dia tu. Apa berhujah dengan wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ayat tadi itu kita kena faham jadi molek. Sebab dia sandarkan kepada perbuatan Tuhan belaka tu. Ya tepat kita kena duk kecek. Banyaklah ulama kita tu. Nampak tu tak? Ni nak kita faham jadi jelas dulu. Yang kita nak setuh dulu. Tepat kita nak bahas sungguh bukan sini. Nampak? Tepat kita nak bahas bukan di sini. Kita nak setuh dulu. Kata cara faham lagu tu orang panggil kata tak betul dengan cara fahamnya hak ahli sunnah ada tahan manhaj salah ni. Orang nak pakai manhaj tu, manhaj hak Jabariyah ada cara fahamnya. Dia kita tak ada nafis itu ada semata dah. Akan tetapi nak ayat kata kita kena faham lagu mana? Faham lagu hak ulama-ulama kita royak ni. Satu sebab ya Allah Subhanahu wa taala ni allati khalaqahu Allahu biha. Allah Taala jadikan di dalam
di dalam asbab tadi tu kekuatan, dan maka dia itu bolehnya jadinya sebab kenyir, sebab hingga dahaga, sebab kita sapa situ dengan sebab kereta kita, sebab kita pakai tak jadi panas, sebab gapo gal banyaklah. Tu nak kita faham. Nak kita faham we jadi jelas. Habis itu. Satu lagi, masa ada 15 minit dah insya-Allah. Ta'riful wasilati asy-syar'iyyah wa amthilatuha. Ta'rif definisi wasilah hak pesi syarak dan rupa dia macam mana. Mari kita tengok. Kita tahu dah wasilah mana sebab. Pesi sebab syarak. Sebab ada dua. Sebab ada dua. Ada sebab hak syarak, ada sebab hak tak syarak. Lagu mana sebab syarak tak syarak saja tak faham. Mudah ke Tok Guru. Gini. Kalau kita ni nak menghenggarkan kita daripada lapar, nak agak nak makan. Lepas tu makan tadi itu kita nak boleh lagu mana? Kena ada asbab nak hasilkan makan ni tadi. Kena pergi belilah, kena gapo, kena menghadirkan, kena bawa datang. Lepas tu nak hasil buatlah mana? Cari duit dengan cara halal, gapo nama. Boleh beli barang makan. Lepas tu kalau kita cari duit lah cara haram, gini, boleh barang, boleh makan. Kenyih mah kenyih tak? Kenyih mah kenyih. Orang makan benda halal, apa kenyih, makan benda haram, apa kenyih? Kalau tak kenyih, makan benda haram, tak ada pihak makan. Tak itu kan? Makan. Sebab ibtilak daripada Allah Ta'ala. Itu nak ayat kata asbab ada dua. Asbab ada dua. Mana kata hasil sama hasil, boleh sama boleh. Tapi boleh cara ni sebabnya haram. Sebab boleh ni, boleh ngak halal, syarak. Hasil puasa ni. Nampak tu tak? Cuma kita tak ada nak pergi situ lah, nak ayat wipahaya ya. Adapun hak sini apa panggil ta'rif al-wasilah asy-syar'iyyah wa amthilatuha. Mari kita tengok. Hiya kullu sababin, iaitu tiap-tiap sebab, yuwassalu ilal matlub, iaitu nak mensampaikan kepada matlamat, an tariqin, daripada jalan ni. Nak lalu jalan mana? Ma syara'ahu Allah, iaitu barang yang mensyarak akan dia oleh Allah Jalla wa Ala. Makna macam mana? Mana kata jalan kita nak sampaikan kepada matlamat, tapi jalan hak Tuhan royak. Hak tadi Tuhan tak royak juga, tapi hak ni dinamakan jalan hak syarak. Jalan hak syarak. Takut tak faham. Jalan hak syarak ni makna jalan hak kena royak oleh Quran. Hak royak dalam hadis. Tu makna dalam jalan hak syarak. Ada pun jalan kauni ni nak buh bajanya ana pada dia tahun ni. Cuba buka Quran tengok. Hai, dia tak buatlah tu. Nampak tu tak? Cuba buka hadis. Tak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi kata gitu. Kita kira lah. Nampak tu tak? Tetapi hak ni hak syarak. Nak tengok dalam hak Tuhan royak lagu mana, hak Rasulullah royak macam mana. Hak ni hak syarak. Tu dah. Baik. Wa bayyanahu fi kitabih. Dia royak dah. Wa bayyanahu, dan Allah Ta'ala menyatakan akan jalan ni hak syarak tadi tu fi kitabih, dalam kitabnya, iaitu di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa sunnati nabiyhi, ay bayyanahu fi sunnati nabiyhi, Allah Ta'ala menyatakan di dalam sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Tu dia. Jadi girua lah. Mana kata nak tahu kan wasilah syar'iyyah, pasti kena tengok dalam Quran, tengok dalam hadis. Pas pia hak nak nazar, pia nak tengok alim ulama rabbani daripada warasatul anbiya ni lah, kena dok tengok weh. Lepas tu kita nak agama ni, telinga ada dua ni, dengar. Lepas tu akan fikir hak ya royak. Lepas tu terima, buka dada, buka pandangnya, jangan beku sini, kita terima alasan. Tu jalan ni hak Islam hak sebenar. Bukan mana demo tu pula duk ngajam tak lagi. Lah tu penyakit kurih lah tu. Nampak tu tak? Penyakit kurih lah tu, maaf lah dah. Bukan nak kata dak nak royak atau tak leh lah penyakit tu salah atau Muhammad pula duk royak tak jalan. Hak lain lagi, Muhammad duk royak, dengar dulu ya duk royak nama. Royak gapo? Ya duk royak kena cara dia. Orang duk sekat tak sewi dengar, demo nak buat kita jadi kok lain ni. Tahun lalu. Tu makna orang cidik. Gamak gitu. Duk dengar mari. Gamak dia tak baca nah daripada kitab. Dia duk baca belakang. Kena tudun demo lama. Yalah tu. Tu makna kata tak boleh lah kita buat lagu tu. Kita orang Islam
kena jadi orang pesing terbuka. Buka lagu mana? Buka apa yang hak Tuhan raya, hak Rasulullah raya. Daripada mana-mana orang kita terima. Tak apa. Mungkin dia royak tak. Qur'an tak cukup tak ada. Majlis kita tak ada lah tu. Hak tu duk kata kod dah gitu bukanlah. Wa amthilatu apa nama? Wa hiya alwasilatu khassatan bil mu'minin al-muttabi' amra Allah wa rasulih. Makna kata ini wasilah sebab khusus bagi orang yang beriman yang ikut akan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu lalu. Jadi Tuhan Rasul pakok mana ulama kita wa amrullah wa rasulih. Kok mana jadi sama? Sebab Tuhan wa sama. Sama lagu mana? Tuhan kata may yuta'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa dia taat akan Allah, taat akan Rasul, seolah kata dia taat akan Tuhan. Awak apa jadi gitu lalu? Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak kecek daripada hawa. Nabi kecek daripada wahyu. Allah Ta'ala suruh kecek gini. Sebab tu sama. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala yatta manzilatul Quran wa manzilatul hadis sama. Hawa apa jadi sama? Kerana dua-dua ni wahyu Allah Ta'ala belaka. Cuma hak ni mu'jiz. Gapo mana? Yang cabar dengan dia. Adapun hadis tak ada cabar. Sebab tu tak boleh baca oleh semaya lah. Amthilah dia. Lagu mana amthilah dia? Minha hak biasa wasilah syar'iyah ni. Minha an-nutqu bisyahadatain, iaitu tutur kita dengan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu yang gitu. Kita tutur tadi lahan mana? Bi ikhlasin wa fahmin. Hak ni. Dengan ikhlas dan faham. Sebab Nabi kata man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa dia kata la ilaha illallah di lidah makna betul tapi ia ikhlas di dalam hati, orang lagu ni Tuhan janji masuk syurga. Nak ikhlas lagu mana? Kena faham. Tak ikhlas nak ikhlas lagu mana kalau tak faham. Sebab tu ulama akhlak, ulama syariah ni dia kata al-ikhlasu qalbul ibadati fala ibadata biduni ikhlas. Makna ikhlas, bersih hati tadi itu adalah inti bagi ibadat. Maka tidak ada jenis ibadat yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala malaikat apa yang timbul daripada keikhlasan. Sebab tu ulama kata bi ikhlasin wa fahmin. Bukan makna kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kama dia seru lain kepada Allah Taala. Malaikat hijau, malaikat putih, hatu bukit, Tuhan ni ada tak ada. Dia tak faham tu. Kalau dia faham tak warna tu. Sebab tu Quraisy tak saya tu. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila panggil dia kepada la ilaha illallah, ia agak tak saya kata. Apa? Kerana ia tahu kalau kata habis ni 300 ni peleka tu licin. Bilicin. Tu ia faham. Nampak? Sebab tu kita sebagai orang Islam bukan kata dengan mulut tak rumah tu cari tak berhenti. Alihlah tu. Penuh. Kalau wajib 1000 kali pun batal habis amalan lagu tu. Terutama nak kena orang mai sihir pula la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin itu teruk. Habis licin. Nampak tu tak? Jadi tak apa. Lagu tu asalkan kita tak ada i'tikad tu jadikan kita tak apa. Tanyalah tu bomoh tu lagu mana pun supaya ya kita tanya bomoh di hospital bak X-ray bak gapo supaya ya. Habis licin. Itu bukan cara faham hak Islam hak benar. Maksud tu bukan Islam hak benar, dia tak faham lah tu. Islam hak benar supaya Tuhan raya, supaya Rasulullah raya, dan apa yang dibuatkan kita oleh ulama kita ni, hak budak mengaji anak cucu kita ni, hak ni hak tu. Hak ni duk di atas bantas saya, duk tak senarai betul dengan cara mikir alim ulama kita dan betul dengan undang-undang. Ya seolah kata ada halal ada oyo. Ada halal, mana kata halal ada, kama dia ada oyo. So lagi mana kan jamin ni daripada Jabatan Kesihatan boleh makan ni. Tu tak?
wasilatun ila dukhulil jannati wan najati minad dukhuli finnar. Mana kerana iaitu kita tutur dua kalimah syahadah, satu sebab yang nak membawakan kita kepada masuk syurga dan berjaya kita daripada kekal di dalam api neraka. Hak ni hak syarak ni. Siapa dia tak kata la ilaha illallah, tak kuasa nak masuk syurga. Innal ladzina kafaru wastakbaru biayatina la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Orang tak beriman ni tak boleh masuk syurga sehingga uta boleh masuk lubang jarum. Ya Allah. Kata-kata la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa fah dan pahal tak boleh masuk syurga. Nak gapo? Bolehlah gapo milik tamu kabamin ni semua tak ada harga. Sebab gapo hak nun kekal bukan sini. Tu dia. Wad-du'a'u bil ma'thuri ba'da al-adhani wasilatun ila naili syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoa dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar, mana doa ma'thur, hak Nabi hajar mari. Selepas daripada kita dengar orang azan, orang bel, satu sebab yang kita nak hasil, nail mana hasil dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat. Buat tadi hak syarak suruh. Dua dah. Yang ketiga wasilatur rahim. Dan kita gapo wasilah silatul rahim ni makna kata kita hubung silatul arham. Wasilatun lil umr wa sa'atir rizq. Satu sebab yang nak mempanjangkan umur seorang dan nak meluaskan gapo nama kemewahan kelapangan rezeki. Nak umur banyak boleh hubung dengan orang. Ngasilatil arham, adik-beradik ke sepupu poye ke gapo nama kawan tok guru gapo hubung. Hubung lagu nak telefon pun tak apalah ni. Nak mari tak apa. Masa Covid masa gapo ni telefon mari. Nak telefon pun tak juga la ilaha illallah berat. Sebab itulah tak ada keberkatan dalam hidup. Kerja 24 jam tak cukup situ. Apa? Kerana tak ada. Tak ada sebab hak syarak royak nak hidup bahagia mewah, nak hidup tak ada. Tak apa. Tak apa. Hak tu dah jadi susah tu. Wa hakadha, dan begitulah, dan ada lagi lah misal-misal yang ulama kita tak ada sebut sini. Akhir katalah mana? Wa hadhihi alwasailu dan ining sebab-sebab nilah la tatahaqqaqu ghayatuha illa an tariqis syar'i wahdahu. Makna kata tak boleh nak hasil tujuan dia malaikat daripada jalan ni syarak hanya jua lain pada ni tak. Gapo hak syarak iaitu apa hak Allah Taala suruh dan menyata di mana dalam Quran. Apa yang Allah Taala suruh dan menyata di dalam hadis Nabi. Nak tahu lagu mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya alim ulama. Sudah. Tu faham tu nah. Fasilatur rahim yang nak misasa lagi hak ni. Dia kata fasilatur rahim dan kita itu hubungkan silatur rahim falam na'lam annaha nutilu umrah. Mana fasilatur rahim falam na'lam annaha tutilul umr. Tak mana kata kita tak tahu kata dia tu mempanjangkan umur wa tawassu'ar rizq dan jadi mewah dalam masalah rezeki illa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, malaikat daripada firman daripada sabdaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tahu lagu mana kata orang yang apabila dia hubung silatul arham umur dia panjang. Umur dia panjang dan apa nama rezeki dia jadi luas. Hak ni saya show lah kepada peminat sekalian apa yang disyarahkan oleh tuan guru kita, iaitu tuan guru Haji Abu Abdil Ilah Haji Hasan hafizahullah taala. Dia ni syarah molek masalah ni. Adalah rakam mail saya tak ingat, ia syarah di Masjid Darul Muhajirin
tentang masalah panjang umur tu macam mana. Panjang umur tu macam mana, nanti insya-Allah saya tanya dia, kata video tu hak ya syarah molek hak tu. Panjang umur tu lagu mana jadi kandak ni, saya tak ada syarah di sini ni. Mana kata kita nak pergi lalu gitu ya. Tu. Makna kata nanti kita tutup daripada dia. Kalau dia ingat, kalau tengoklah, nanti kita tengok. Wa tawassu'al rizq illa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh pergi royak lagu ni malaikat tu faham daripada Nabi royak. Awak lagu ni boleh gani, wak lagu ni boleh gani, tak ada dia boleh royak akhirat ha Tuhan ni. Bela ambil daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata gana hadis iaitu man ahabba, siapa-siapa kasih, an yubsatu apa nama ni, man ahabba ay yubsata boh salah tu baris situ sikit tu, salah cetak ke ayyubsata, bahawa dia nak meluaskan, luas ataupun orang panggil kata nak jadi luas, yutawassa lahu, makna jadi luas, lahu bagi seorang, bagi man tu fi rizqihi, pada rezekinya, nak meluaskan, nak jadi mewah pada rezeki dia. Wa an yunsha'a tu, saya dok tengok mari dia tulis dalam kitab ni, adalah asatizah kita dok tatabuk kita ni, cuba tengoklah. Kalau ilmu hak ambo ada sikit-sikit ni makna kata kita dok tengok mari mati hadis ni, sama ada Bukhari, Muslim dan lain lagi, Imam Ahmad dan Al-Bazzar, Al-Musili dan lain lagi daripadanya ni, tak ada riwayat kata wa an yunsala, adanya wa an yunsha'a. Tu yunsha'a. Makna yunsha' ni makna kata nak jadi, wa an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Makna nak jadi panjangnya kebaikan dia tadi itu, umur dia sebagaimana ulama syarah ni mengajar ringkas ni, maka hendaklah dia itu menghubung silatul arham, berhubungnya silatul arham. Suruh hubung situ. Rawahul Bukhari wa Muslim. Cuma situ sikit ya nah. Maka asatizah kita sini cuba tengoklah. Kita tengok mari dah, cuma cuba tengok. Wa yunsala, ya baca gitu. Wa yunsala. Hak saya tengok semua dalam mata hadis ada tangan kita ni lah. Wa yunsa'ah dengan hamzah, bukan dengan lam tak. Hak tu berhajat kepada orang alim lagi lah. Mari tengok periksa pula lagu mana la'alla kita ni jadi silap balik kita. Cuba tengok pakat-pakat, sebab kitab ni bukan seorang hak tulis ni, banyak di kalangan alim ulama tempat kita. Cuba kita pakat-pakat murajaah pula sekali lagi. Cuma hak amu ada ilmu sikit-sikit ni mana kata kita tengok dalam Bukhari sendiri, dalam Muslim sendiri dan lain-lain lagi, dan di dalam Adabil Mufrad bagi Imam Bukhari, wa yunsa'ah lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa dia suka nak jadi rezeki dia tu jadi mewah dan umur dia tu jadi panjang dan berkat di dalam umur, maka hendaklah dia itu hubungkan silatul arham, hubungkan silah al-arham. Adik-beradik kagapo kata sebagaimana hak wayak saat ni. Itulah sedikit daripada apa yang dikemukakan oleh alim ulama kita di dalam kitab sanawiyah kita ni lah, iaitu ad-darsus tsamin. Darsus tsamin iaitu apa nama mata pelajaran yang ke-8. Insya-Allah pada hisah yang lagi akan datang kita akan baca pula anwa'ut tawassul. Bahagia tawassul. Bahagia tawassul dalam hak ahli sunnah, hak manhaj salah ni macam mana? Bukan kita orang manhaj salah ni tak boleh tawassul langsung, tak juga. Bukan boleh tawassul langsung, tak juga. Ya duk lagu mana cara fahamnya dia. Nampak tak fahamnya lagu mana? Insya-Allah taala kita akan mari tengok banyaklah ya wari itu tawassul, wari banyak. Iaitu setengah daripadanya wari ni tawassul semua. Rupa nak tawassul ni tawassul semua. Bahagia hak bahagia dia. Lepas tu ya wari tawassul hak pesing hak tak leh dalam agama kita tu tawassul macam mana? Kita mati tengok di dalam hisah yang lagi akan datang. Pada perjumpaan kita sekali ni, terima kasih belakalah kepada saudara kita yang senantiasa ada ikuti kita.
Pohon kepada Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita supaya boleh menerimakan kebaikan dan menjagakan keselamatan kita, keluarga kita, guru kita, adik-beradik kita, negara kita, kampung kita dan orang yang kita itu kasihi daripada bala petaka, daripada penyakit wabak, al-corona dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimakan doa kita, rayuhal kita daripada majlis pengajian kita pada malam ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.